Boleh? Jadi gunakanlah masa umur muda belia, jangan dihabiskan pada sia-sia. Jadi perlu kepada perhatian, perlu kepada tumpuan. Disebut ni yaqta ma yaqdiru alaihi min al-ala'iq asy-syaghilah. Nanti saya akan sebutkan di sini. Jadi kita kena putuskan ketika nak menuntut ilmu ni, kena putuskan hubungan kita ni dengan sesuatu yang menyibukkan kita selain daripada ilmu. Maksudnya begitu. Sebab tu di tempat pengajian, kalau kata dibenarkan bagi murid mereka ni memakai handset dan sebagainya, ni akan menyebabkan murid tadi tidak akan fokus dengan pengajian. Kalau ma'at tahfiz, mudirnya bagi anak-anak murid pakai handset, habis, tak hafal Quran dia. Dia akan hafal Facebook ni. Hafal hari ni kawan ni tulis apa, kawan ni tulis apa. Nah, kalau anak-anak muda pula, kalau duduk di pondok, ada handset di tangan, dia akan buat apa? Duduk tengok kawan ni kahwin, kawan ni pula lepas tu dah tunang, kawan ni lah kali jadi apa? Dia pun jadi galak. Macam duduk scroll gambar anak dara orang je. Kalau pakai Instagram pula, macam duduk tengok yang pakai purdah, tak pakai purdah. Lepas tu, bila nak mengaji, tak mengaji. Sebab tu, ilmu ini perlu kita berikan sepenuh perhatian kita. Al-ilmu, kata ulama, la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan memberikan sebahagian daripadanya sehinggalah kamu memberikan seluruh kehidupanmu kepadanya. Maknanya seluruh kehidupan kita bagi kepada ilmu pun begitu, ilmu hanya bagi setengah saja. Bayangkan kalau kita bagi setengah, tak dapat apa terus. Kalau bagi seluruhnya pun dia akan bagi setengah. Kalau bagi setengah, tak ada apa. Nampak? Menuntut ilmu ketika masa tua seperti menulis atas air jua. Berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Jadi menuntut ilmu ketika masa tua ini seperti menulis di atas air. Berbeza menuntut ilmu ketika muda. Lebih-lebih lagi ketika masih fresh, muda belia. Itu seperti menulis di atas batu. Seperti mengukir di atas batu. Susah, tapi lama lekat dia. Dibandingkan dengan yang mengaji waktu tua, dia akan cepat ingat, tapi cepat lupa. Dia faham, tapi dia lupa cepat. Tulis atas hayat lekat tak? Tak lekat. Lalu, kau ambil pen tengok, pergi tulis atas hayat. Oi, senangnya. Tapi ada kesan, tak ada apa. Tapi cuba pergi ambil pahat kat batu. Susah. Tapi lekat lama, lekat lama. Nah, ini beza di antara yang mengaji waktu tua dan waktu mengaji ketika muda. Tapi tidak menjadi alasan untuk kita terus mengaji. Sebab Qadhi Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala mula mengaji umurnya 80 tahun. Dia mengaji umur 80. Qadhi Ibnu Ziyad. Itu mula dia mengaji. Kemudian dia mengaji berapa tahun? Mengaji 40 tahun. Maksudnya dia habis mengaji umur dia 120 tahun. Umur dia panjang. Kemudian dia jadi qadhi. Selepas 40 tahun mengaji, baru jadi qadhi. Jadi qadhi berapa tahun pula? 40 tahun lagi. Jadi umur dia 160 tahun. Dan dia meninggal umur 160 tahun, 40 tahun mengaji, 40 tahun jadi qadhi. 80 tahun tak mengaji. Biar Allah Ta'ala panjang umur dia. Alhamdulillah lah. Dan dia jadilah Qadhi Ibnu Ziyad, ma'ruf, terkenal, alim, kabir. Kita takkan nak tunggu 80 baru nak mengaji, kita tiru Qadhi Ibnu Ziyad kot. Umur 60 meninggal. Tak pergi 60. Hak muda jangan duk sangka umur panjang. Faham? Tu kata kena ambil peluang dan masa betul-betul untuk kita tuntut ilmu. Tak rugi kita tuntut ilmu. Tak rugi. Jadi berbeza ketika umurmu remaja, tanggungjawab tidak sebanyak dewasa. Waktu ketika remaja ni, kita tidak banyak tanggungjawab seperti mana orang yang telah bertanggungjawab dengan keluarga, dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi waktu mengaji ni waktu faragh, waktu yang lapang betul-betul untuk kita tuntut ilmu. Jangan sibuk dengan benda lain. Jangan duk kalut lagi dengan nak menikah. Jangan duk kalut lagi dengan nak cari pasangan hidup. Kalau masa untuk kita menuntut ilmu, tuntut ilmu betul-betul. InsyaAllah nanti akan sampai waktu dia. Tambah umur yang muda-muda lagi. Umur 20, 25, 26. Ini waktu fresh untuk orang tu menuntut ilmu. Tamam? Ini umur 20 lagi nak menikah dah. Dah nak menikah dah. Tapi sampai masa nak buat macam mana kan?
dah sampai mazhar. Tapi lepas-lepas nikah dia mula nak fikir nak kena cari duit. Akhirnya tertepah mengaji. Yang dia duk kira dengan dia punya, saya rasa macam sampai waktu dah ustaz. Saya ni kalau terselak buku pun duk rasa macam selak benda lain, dia kata. Jenis ni kalut. Mana? Payah. Kes apa jadi macam tu? Kes duk tengok orang. Kes duk tengok internet. Kes duk tengok kawan-kawan duk perangat dia macam tu. Duk tengok kawan ni ada pasangan, kawan ni ada pasangan, seronok dengan benda-benda macam tu. Cuba sibuk diri dia dengan pengajian. Cuba sibuk diri dia dengan menghadiri majlis para guru. Duduk dan juga cemburu dengan ilmu yang diperolehi oleh para masyayikh, para guru kita. Nak kita dapatkan ilmu yang sebegitu, maka kita tak akan sempat untuk fikirkan tentang perkara tersebut. Bila sampai masa dia, tak apalah, nak buat macam mana kan? Kahwin tetap kena kahwin. Bila sampai waktu dia. Tapi waktu ketika sekarang ni tanggungjawabnya tidak ada. Tak banyak macam tanggungjawab orang yang telah berkeluarga. Sebab tu waktu sekarang ni waktu tajrid. Waktu kita ini betul-betul tidak memerlukan kepada sesuatu ataupun tidak bukan di maqam asbab lagi kita sekarang. Itu kata al-Imam Syekh Saleh Darat. Yang Kiai Saleh Darat dalam kitab Syarah Hikam beliau, dia kata di antara maqam tajrid adalah maqam penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni maqamnya tajrid, kata beliau. Kenapa? Karena tak ada tanggungjawab apa. Maka kalau disebut oleh al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asbab. Kamu nak tajrid sedangkan Allah Taala meletakkan kamu di maqam sebab. Apa dia? Iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asbab min syahwatil qafiyah. Ini syahwat yang tersembunyi dalam hati kita. Kamu di maqam sebab, tiba-tiba kamu nak ambil maqam tajrid. Ini syahwat yang ada dalam jiwa peribadi kamu. Karena mungkin nak suruh orang panggil kamu ni wali Allah Ta'ala, suruh kamu dipanggil sebagai ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, sedang kamu di maqam asbab. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillaha iyyaka fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Kamu berada di maqam sebab. Iradatuka al asbab ma'a iqamatillaha iyyaka fit tajrid. Sedangkan Allah Ta'ala mengletakkan kamu di maqam tajrid, maka kamu telah menjatuhkan kedudukan kamu daripada yang tinggi kepada yang rendah. Faham? Kamu telah memilih himmah yang qasirah, himmah yang lemah pada waktu tersebut, semangat yang kurang. Baik, macam mana nak beza maqam asbab dengan maqam tajrid? Kata saya tanya kepada guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah, kata Syekh, tes kehidupan kamu, tengok macam mana kamu ni di maqam tajrid ke maqam asbab. Bila saya baca dengan Kiai Saleh Darat, Kiai Saleh mengatakan bahawa nak kenal maqam tajrid dengan maqam asbab ni boleh mudahnya lah, ni untuk jalan mudah lah, iaitu dengan tengok kita punya tanggungjawab yang kita ada. Orang yang ada isteri, ada anak-anak, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah berada di maqam asbab. Kalaupun dia maqamnya tajrid, maksudnya dia ini orang yang tidak perlu kepada sebab. Kalau dia duduk di tikar sejadah pun sekali ada nasi depan dia. Tapi dia kena raih orang yang dia pimpin, keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Kenapa? Karena al-dhaif amirul rakbi. Karena orang yang lemah adalah ketua ataupun yang perlu diberi perhatian dalam perjalanan. Dia seolah ketua dalam perjalanan. Maka yang kita kena tengok siapa yang paling lemah dalam keluarga kita. Jadi suami yang mempunyai maqamnya tajrid tinggi, dia wali Allah Ta'ala, maka dia tak boleh tengok dengan diri dia, kena tengok dengan anak bini dia. Sebab tu Sayyidina Rasul SAW dengan kedudukan Nabi yang tinggi, sebelum Nabi wafat, Nabi tinggalkan qut sanah. Maksudnya perbelanjaan makanan kepada keluarga Nabi setahun Nabi tinggalkan untuk isteri-isteri Nabi makan. Jadi bukan Nabi kira dengan kedudukan Nabi, Nabi tengok dengan isteri Nabi SAW. Walaupun isteri Nabi SAW kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Mereka lebih memilih Nabi daripada dunia. Betul tak? Jadi kita kalau dah ada isteri, ada anak-anak, kita nak buat macam mana? Takkan nak biar mereka pun ahli zikir macam kita juga? Tak. Nak bagi mereka makan zikir, bagi mereka makan tasbih, pegang tasbih ni, selawat, macam tu. Kita tak apa lah. Dia kata, saya pun nak makan juga. Saya tengok kawan tu makan shell out sedap, saya tengok kan, saya pun nak juga.
Jadi kita nak kena raih dia sebagai isteri kita, anak-anak kita. Anak kita pula suka makan udang goreng tepung contohnya. Pi bawa pi kedai, tepung lebih daripada udang. Tak apalah kurang-kurangnya ada juga udang tu kan. Makan. Nanti kenapa kita makan macam tu? Jamu dia, layan dia. Karena kita waktu tu di maqam asbab. Karena kita nak meraihkan mereka. Faham? Jadi orang yang berada di maqam tajrid, tiba-tiba dia memilih maqam sebab. Dan kata Kiai Soleh Darat, antara maqam tajrid penuntut ilmu. Kita di tempat penuntut ilmu, tiba-tiba pi ambil jalan sebab. Waktu tengah duduk mengaji, Raja Kalut nak berniaga. Waktu tengah duduk mengaji, Raja Kalut nak cari duit poket dan sebagainya pada waktu tersebut. Nah, kecuali sangat memerlukan dan tidak mengganggu pengajian kita, tu tak apa. Ni sampai ganggu pengajian. Nah,